Saya boleh ditegur. Belum buat itu, belum buat ini. Belum cukup. Minyak belum turun lagi. Ya, tengok keadaan tuan-tuan. Saya 2 tahun lebih bagi peluang insya-Allah. Apa yang kita mampu, kita lakukan. Jangan backing. Jangan, tak ada makna. Kita gocoh buat apa dia? Kita kena dapat hasil banyak pun dia hilang. Dapatlah hasil banyak pun. Kalau masing-masing nak kaya diri sendiri, dia guna. Dia nak berniaga, dia berniaga. Tapi kalau dia guna kedudukan dalam kerajaan, jadi Perdana Menteri mesti kaya. Jadi Menteri Keuangan mesti jadi bilioner. Lingkup negara. Saya dah 2,5 tahun lebih jadi Perdana Menteri. Sekali pun belum saya bercakap dengan hakim nak campur urusan mahkamah. Kamu kaji, kamu teliti, kamu tanggungjawab kepada Allah SWT. Negara kita syukur alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kita syukur atas nikmat yang ada. Kita bekerja lagi kuat. Kita bersyukur itu kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menuntut kita melakukan apa-apa tindakan menegakkan yang ma'ruf, menegakkan keadilan, menolak kemungkaran dan kezaliman. Dan kuasa yang ada, sama ada sebagai Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, Wakil Rakyat ke, mesti ingat, kita juga bertanggungjawab. Jangan hanya ikut selera dan lepas, ikut suka saja. 2 hari yang lalu, Perdana Menteri New Zealand. Sebelum itu, Presiden France. Presiden Perancis. Esok, Perdana Menteri Shiba Jepun. Semua menghubungi saya. Bukan kerana Perdana Menteri. Kerana kerajaan di negara kita ini stabil. Dasar-dasar ekonomi itu dianggap menarik, mampu menarik pelaburan. Dan dalam kita menghadapi keputusan Presiden Donald Trump yang terbaru, menetapkan tarif yang tinggi. Tarif ini maknanya cukai yang tinggi untuk kemasukan barang-barang ekspor kita. Kita di Malaysia ini negeri dagang. Kita ekspor. Kita minta pelaburan datang. Dan tinggi sekali dengan Amerika Syarikat, Jerman dari segi pelaburan, negara China dari segi dagang dan pelaburan. Tak semena-mena Presiden Trump letakkan sangat tinggi. Saya tentunya bimbang. Karena kalau ini berlaku, terjejas ekonomi, terjejas pelaburan, pekerjaan terjejas. Jadi kita hubungi semua dengan negara ASEAN. Nasib baik, Trump telah menangguhkan kepada banyak negara, termasuk beberapa negara ASEAN, termasuk Malaysia, yang terlepas buat sementara waktu dari tekanan itu, dan tetapi mengenakan cukai dan tarif yang terlalu tinggi kepada negara China. Saya pilih untuk sebut perkara ini, saudara di Kelantan, kerana ini juga menyentuh kepentingan kita. Jangan ingat ini soal politik antara bangsa, tidak. Bila dikenakan tarif yang begitu tinggi ke negara China, ini bermakna apa? Ini bermakna dagangan kita, pelaburan dari negara China itu juga akan terjejas. Sebab itu saya syukur alhamdulillah kerana keputusan kita bersama ASEAN itu mantap. Pendirian kita bersama, semua bagi mandat kepada saya untuk berunding dengan Amerika Syarikat, dan dalam beberapa hari lagi Presiden Xi Jinping, Presiden negara China, akan membuat lawatan dan kunjungan rasmi di Malaysia, dan kita akan beri pengakuan. Soal dasar mana-mana negara, itu keputusan mereka. Malaysia ada dasar kita sebut centrality. Kita berkawan dengan semua. Kita berhak bagi pernyataan yang tegas, seperti mana pendirian mengenai Palestin dan Gaza. Kenyataan Malaysia itu di antara yang paling keras di dunia. Di depan Presiden Biden, di depan Chancellor Olaf Scholz, di dalam medan antarabangsa. Kerana kita pertahankan hak asasi dan keadilan, dan tidak wajar diizinkan negara moden dan bertamadun sekarang ini mengizinkan kezaliman, penindasan, pembunuhan seperti yang berlaku ke atas umat Islam Arab Palestin di Gaza. Dan sebab itu hubungan kita dengan negara China sama.
Walaupun ada negara seperti Amerika tidak senang, itu masalah dia. Kita tetap berkawan dengan semua negara jiran kita. Dan tetap jaga kepentingan rakyat kita. Rakyat kita mesti dia mendapat pembelaan. Mesti dapat peluang pekerjaan yang baik. Mesti dapat pelaburan baru. Kalau dari Amerika kita terima, dari Arab kita terima, dari China kita terima. Bulan Mei, insya-Allah akhir bulan Mei, Malaysia akan catat satu lagi sejarah. Kali pertama kita anjur sidang ketua-ketua negara ASEAN bersama ketua-ketua negara Teluk Arab. Maknanya Arab Saudi, Emirat, UAE, Qatar, Kuwait, Oman. Maknanya mengadakan persidangan ASEAN GCC. Dan kita juga jemput negara China dan ada kemungkinan besar Perdana Menteri Li Qiang, Premier Li Qiang akan turut hadir. Jadi alhamdulillah saudara, kerana sistem kita ini, keamanan kita dan pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, dia mendapat perhatian dunia dan mengadakan sidang di sini. Pertama kali ya, di negara ASEAN ada sidang ASEAN, negara-negara teluk, dan kita undang China. Sikap kita cukup terbuka. Tetapi terpulang pada kita menonjolkan keupayaan kita. Negara ini harus bersih. Jangan izinkan tiris dan rasuah. Negara ini harus cekap. KSN dan seluruh jentera pegawai harus menunjukkan keupayaan mereka membawa perubahan supaya tahap kecekapan itu dihormati. Dan rakyat harus bersatu dan kemudian golongan pekerja tingkatkan produktivitas mereka. Jadi saya mulakan mukadimah itu menunjukkan kita ini tak terlepas daripada perkembangan peringkat antarabangsa. Mudah-mudahan Allah memelihara kita dan kita harus terus mendoakan kata Allah SWT. Kerana doa itulah senjata bagi orang mukmin. Kerana kita boleh ikhtiar, tetapi kita mesti fatawakkal ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Di Kelantan, ini projek, saya juga nak betulkan. Datuk Menteri Besar dia faham, ya. Tetapi kadang-kadang di bawah ini banyak orang tak janua. Pasal Kelantan ni, Terengganu dia anak tirikan, wang ehsan tak sampai. Jadi saya nak jelaskan. Jangan backing. Jangan, tak ada makna. Kita gocoh buat apa dia? Kita kena sahabat. Jadi saya nak terangkan, kerana saya hormati dan terima baik persahabatan yang ditunjukkan oleh pimpinan Kerajaan Negeri Kelantan, khususnya Datuk Menteri Besar. Dia pun Panglima, saya pun Panglima. Jadi kita teruskan untuk faedah rakyat. Saya nak bagi contoh umpamanya. Pemberian Kerajaan Persekutuan kepada Kelantan. Kalau termasuk wang ehsan, kalau tahun 2023 itu 588 juta. Tapi 2024 naik 762 juta. Ya. Di Terengganu 2023 1.5 bilion kerana wang S1 tinggi. Tetapi tambahan daripada Kerajaan Persekutuan 2 bilion. Saya nak sebut perkara ini supaya kita faham angka betul. Ya. Ekonomi, statistik tak boleh kita kelirukan angka. Maknanya daripada 2023 kenaikan Kelantan 30%. Kenaikan Terengganu 28%. Ya. Hasil Kelantan tentu kita tahu terbatas. Kalau kita nak ungkit umpamanya, kalau hasil Kelantan sedikit, kita belanja sedikit, tak boleh. Sebab masalah banjir besar di Kelantan. Masalah air belum selesai. Masalah
lebuh raya dan jalan, semua kena selesaikan. Masalah petani miskin, nelayan, kita harus bantu. Jadi sebab itu, saya nak sebut di sini, bahawa untuk Kelantan, hasil yang diterima ya, daripada Kerajaan Persekutuan itu lebih daripada hasil yang diperolehi oleh negeri, termasuk dari wang ihsan. Penyaluran itu dibangkitkan. Tapi saya nak sebut di sini angka dulu. Saya tak mau anggap kita ambil wang ihsan, ada orang kata kita ambil wang ihsan di Terengganu, kita buat projek di Pulau Pinang. Tak betul. Kelulusan projek kita di Terengganu itu jauh lebih tinggi. Terengganu itu 3 negeri yang mendapat peruntukan terbesar di Malaysia, yang melebihi 1 bilion ringgit. Lebih daripada Kelantan. Iaitu 3 negeri tertinggi, Sabah, Terengganu, Sarawak. Tertinggi. Bukan sebab keistimewaan yang kita berikan, sebab hasil dia dan juga tahap pembangunannya. Kemudian untuk tahun ini Kelantan lebih besar, kita tambah lagi program peruntukan untuk program rakyat miskin, menjadikannya 25 juta ringgit dan Terengganu 60 juta ringgit. Projek pembangunan 2022. Ingat 2022 kerajaan sebelum itu, sebelum saya. Berapa peruntukan untuk Kelantan? 1.5 bilion ringgit. Pembangunan semuanya 1.5 bilion ringgit. Baik. Saya Perdana Menteri, kerajaan bertukar. Ya. Dan kerajaan Kelantan bukan sama dengan kerajaan Persekutuan dari segi politiknya. Jadi orang kata oleh itu kita tidak beri pertimbangan. Sekali lagi tidak benar. Saya nak bagi angkanya. Tahun 2022 1.55 bilion ringgit. Tahun 2025 3.19 bilion ringgit. 2 kali ganda. Jadi tak apalah kalau tak setuju dalam beberapa perkara ke. Tapi janganlah pergi cerita kata tak ada peruntukan. 2 kali ganda. Masa kita sebelum perintah 1.5 bilion. Sekarang kita ada kuasa. Saya bukan kerana pilih kerana Kelantan, kerana keperluan. Pembangunan tertinggal. Masalah apa? Banjir, air, jalan, perumahan orang miskin. Ini yang kita tekankan. Jadi saya harap dimengerti hal ini. Ya. Ini termasuklah tadi yang kita sebut projek jalan yang kita dah lulus. 500 juta untuk loji rawatan air macang, 100 juta untuk rumah mesra rakyat dan 50 juta ringgit untuk pekebun kecil getah di bawah Risda. Sama juga macam di Terengganu, peruntukan pembangunan 2022 1.06 bilion ringgit ditambah 1.84 bilion ringgit untuk tahun 2025. Semua yang hadir, hampir semua yang hadir, terima sama ada Aisara ataupun STR. Tiap bulan Sara dapat 100 ringgit. Sumbangan tunai rahmah saya tambah tiap tahun. Tahun ini 13 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan bagi langsung kepada tiap keluarga. Berapa jumlah? 9 juta orang dapat keseluruhannya 13 bilion ringgit. Jadi janganlah nak kata tak ada langsung perhatian. Belum ada lagi dalam sejarah kita bagi pada 9 juta rakyat berjumlah 13 bilion ringgit. Ya. Yang STR kita termasuklah bujang yang kita beri 600
RM600, ya. Now, STR dan STR ini, Datuk Menteri Besar, Kelantan ini tinggi. Berapa orang dapat STR di Kelantan? 608,000 orang. Ya. Dengan berjumlah 297 juta. Walaupun yang paling tinggi di Kedah dan yang kedua Terengganu, 394,000 orang dengan 195 juta ringgit. Saya sebut perkara ini sekali lagi, saya minta maaf kerana saya nak jelaskan, kadang-kadang saya dengar ceramah ni, dia seolah-olah kita zalim, kita menindas rakyat, kita menekan rakyat, naik barang saja. Naik elektrik betul. Naik elektrik untuk siapa? Untuk rakyat tak naik. Yang naik elektrik untuk orang kaya, 15% yang saya kata maha kaya, dan orang asing. Orang Thai main sini, dia bayar elektrik. Orang Bangladesh yang kerja, dia bayar elektrik. Jadi untuk dia bayar kadar tanpa subsidi. Tapi kalau yang kita dengar, barang Anwar Pemberan tu barang naik. Ini saya nak kena jawab. Minta maaf, saya tak ada peluang nak jawab. Saya tak pergi kempen Raya Kuning. Yang tu saya serahkan Menteri Besar dengan Nik Nazmi. Baik. Penerima SARA, berapa orang di Kelantan dapat? Tahun 2024, ini tahun lalu, 134,000 orang je ambil SARA di Kelantan. Tahun ini, yang dapat air SARA tiap-tiap bulan RM100 ni, dia pergi kedai ni. Bila ambil tu doa sikit, mintalah doa panjang umur, sihat. Jangan lupa. Kita bagi kat 387,000 orang yang dapat SARA. Jadi belanjanya 1 bilion lebih, 1.1 bilion ringgit. Jadi saya tekankan perkara ini supaya elakkanlah. Kita boleh tegur, kita boleh bagi pandangan macam tadi mesyuarat. Walaupun dah dapat ini Menteri Besar, dia guna itu, dia bercakap bagi pihak rakyat. Dia tak minta allowance daripada saya. Dia minta kerajaan persekutuan timbang lagi projek. Jadi saya kata kita tengok keuangan kita. Kalau kita mampu, apa dia keutamaan kita? Air, tempatan banjir, rakyat miskin. Itu keutamaan kita. Apa kita tidak beri? Kita beri. Ramai yang ada di sini pegawai-pegawai kerajaan. 12 tahun tidak ada kajian semula sistem saraan. Jadi 2 tahun yang lalu saya pergi ke JPA, KSN masa itu, kemudian sekarang Tan Sri Samsul Azri, kita kata tak boleh. Mana boleh orang lain semua naik, 12 tahun pegawai kerajaan tak naik sistem atau kaji semula. Kita buat kajian, kita naikkan. Jadi tahun ini naik berapa? Yang naik pula pegawai tinggi naik sedikit. KSU, KSP yang ada ni naik, tapi naik sedikit. KPPA dia naik sedikit. Yang bawah naik banyak. Ini juga pendekatan yang baru. Ada orang terima kasih, tak terima kasih tak apalah, tapi jangan kutuk saya lagi dah. Sebab kita naikkan berapa jumlah tahun ini? Ini Johan KSP ada, Ketua Susah Perbendaharaan. Bukan mudah. Ini saya sebut bagi rakyat langsung 13 bilion ringgit. Banjir lagi 4 bilion. Bagi pada pegawai-pegawai kerajaan naik 10 bilion ringgit. Bagi kepada STR 13 bilion ringgit. Untuk naik gaji ini, tahun ini kita bayar 10 bilion ringgit. Tahun depan kita punya unjuran 18 bilion ringgit tambahan. Jadi saudara-saudara yang dimuliakan, saya pilih untuk menjelaskan hal-hal ini untuk mengelakkan daripada salah faham. Saya boleh ditegur. Belum buat itu, belum buat ini. Belum cukup. Minyak belum turun lagi. Ya, tengok keadaan tuan-tuan. Saya 2 tahun lebih bagi peluang insya-Allah. Apa yang kita mampu, kita lakukan. Apa yang kita bantu, keupayaan kita.
yang saya tak tolak ansur sama sekali dan saya perang dalam kerajaan dia apa dia? Saya tak izinkan mana-mana pegawai atau orang politik guna peruntukan kerajaan untuk salah guna tender dan sakau untuk kekayaan diri mereka. Yang itu saya isytihar perang dengan mereka. Karena kalau sistem ini tak betul, dapat hasil banyak pun dia hilang. Dapatlah hasil banyak pun. Kalau masing-masing nak kaya diri sendiri, dia guna. Dia nak berniaga, dia berniaga. Tapi kalau dia guna kedudukan dalam kerajaan, jadi Perdana Menteri mesti kaya. Jadi Menteri Keuangan mesti jadi bilioner. Lingkup negara. Sebab itu, saudara kena faham mengapa saya ambil sikap. Walaupun orang kata, oh pilih, kasih. Itu bukan kerja saya. Yang siasat SPRM, yang dakwa peguam negara, yang putuskan tu mahkamah. Saya dah 2,5 tahun lebih jadi Perdana Menteri. Sekali pun belum saya bercakap dengan hakim nak campur urusan mahkamah. Kamu kaji, kamu teliti, kamu tanggungjawab kepada Allah SWT. Ya. Jadi ini saya harap kita dapat faham, kerana negara kita syukur alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Kita syukur atas nikmat yang ada. Kita bekerja lagi kuat. Kita bersyukur itu kepada Allah SWT. Dan Allah SWT menuntut kita melakukan apa-apa tindakan menegakkan yang ma'ruf, menegakkan keadilan, menolak kemungkaran dan kezaliman. Dan kuasa yang ada, sama ada sebagai Perdana Menteri ke, Menteri Besar ke, Wakil Rakyat ke, mesti ingat, kita juga bertanggungjawab. Jangan hanya ikut selera dan lepas ikut suka saja. Sebab itu, saya rayu pada saudara, kekalkan semangat perpaduan ini dan bekerja kuat untuk jaga negara kita. Saya yakin kalau prestasi kita begini, lonjakan ekonomi begini, insya-Allah Malaysia dalam 1-2 tahun ini kita boleh lagi lonjak keupayaan kita sebagai satu negara hebat di rantau ini. Saya yakin insya-Allah. Syaratnya pimpinan politik, pegawai-pegawai kerajaan, guru-guru dan para ulama itu menjalankan peranan kita masing-masing, mengangkat martabat, harakat dan darjat umat dan negara kita tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang amat berhormat Perdana Menteri di Pohon